Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin as-sadiqin al-mu'minin al-muhtasibin alladhina qala lahumun nas inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, syukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah bimbingkan kita kepada jalan siratil mustaqim. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jangan kita meninggal dunia ini kecuali dalam keadaan seorang muslim yang sempurna. Sidang Jumat yang dihormati sekalian, kita umat Islam diperintah kepada kita supaya kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hidup yang dihidayah, yang ditaufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hati kita ikhlas kepada Allah, bittiba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tergolong dalam golongan ahli syurga, menjauhi kita daripada ahli neraka. Dengan itu, hidup kita mesti kita kena tahu apa kelakuan-kelakuan yang bahaya dalam perjalanan hidup kita. Salah satu daripadanya yang diberi tanbih, diberi jagaan, diberi amaran oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah sifat hasad dengki. Sebab itu Nabi kita suruh kita minta perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa. Min syarri hasidin idza hasad. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq, itu diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap pagi 3 kali, setiap petang 3 kali, dan setiap kita nak tidur pada waktu malam 3 kali juga. Kemudian juga selepas kita salat fardu 5 kali sehari semalam, diperintah supaya kita minta perlindungan dengan Allah SWT daripada hasad dengki. Sebab sifat hasad dengki ini adalah sifat yang amat bahaya, yang paling bahaya sekali dalam hidup kita. Sebab itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada kita dalam satu hadis yang sahih daripada riwayat rawahu Abu Daud an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulu al hasanati kama ta'kulun naru al hatabah. Nabi kita royak pada kita kata, iyyakum wal hasada, jaga-jagakan olehmu, beringatkan olehmu sifat hasad dengki. Wal hasada, kerana fa innal hasada, karena hasad itu ya'kulul hasanat,
Dia duduk ketik makan, duduk ketik, duduk wihilah kebaikan yang kita buat, salat yang kita buat setiap waktu. Kemudian pula salat sunat yang kita buat, baca Quran yang kita baca, kita sedekah, kita buat baik, segala-galaความดีที่เราก่อที่เราทำในโลกแห่งนี้nah kena makan oleh hasad dengki yang berada dalam hati kita, yang Nabi buat bandingnya kama ta'kulu, seperti makan an-naru al-hatabah, seperti api makan kayu, kayu api kering. Yang makan belah mana? Makan cah habis. Menyala cah habis. Sebab tu kalau ada sifat hasad dengki dalam tubuh badan kita, kita bubuh kebaikan yang kita buat, makan ke dia habis dia. Kerana hasad ni ialah perasaan kita wasa tak suka hati, tak senang hati, ไม่มีความรู้สึกดีใจด้วยกับการได้ดีของแต่ละคน orang dapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sempurna, sama ada dapat nikmat di segi harta benda ataupun peringkat ataupun pengajian ataupun saksiah kewibawaan, kita wasa tak senang hati bila dia dapat kebaikan. Nampak orang ni duduk senang, orang ni duduk molek, kita wasa tak senang hati. Wasa kata benda tu ni nak pindah mari pada kita, tak sewa ada dia, nak klik mai kita. Tu makna panggil hasad dengki yang ada dalam hati kita. Sekurang-kurang hasad dengki yang ada dalam hati kita saat ni tu, tak mau mereka itu dapat nikmat yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa gelisah tak senang hati, baru boleh menolak. Ni nak royak kata, hasad dengki yang ada dalam jiwa manusia. Tu kalau ada balas tu, orang panggil kita ni ada sifat hasad dengki. Sebab itu bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa supaya Tuhan sana kikih buai habis sifat dengki yang berada dalam jiwa kita, dan kita doa kepada Allah SWT supaya sifat dengki yang hasidun yang ada pada orang yang hasad itu tidak boleh mudarat apa-apa kepada kita, sama ada dari segi perkataan dia ataupun dari segi perbuatan dia ataupun dari segi tingkah laku dia. Sebab kalau kesal pada kita, kita tak senang hati juga. Orang dengki pada kita, duduk kata huduh pada kita, kemudian duduk buat mudarat pada kita, kita tak senang hati juga. Sebab tu kita minta kepada Allah SWT supaya kedua-dua itu tidak ada pada kita. Sebab sifat hasad dengki inilah memberi bahaya sekali memberi bahaya sekali kepada kita. Dalam orang panggil dalam hidup, masa dia panggil fis sama khati'ah. Khati'ah yang taqa' fis sama, permulaan yang kena orang panggil masalah, problem, bahaya yang dapat masa di langit, di dalam syurga dulu, ialah hasad dengki timbul daripada iblis kepada Adam alaihissalam. Sebab tu dia usaha supaya nak adalah mana nak ada tubik pada syurga, hilang nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang panggil turun ke bumi pula, khati'ah, bahaya sifat hasad dengki saat itu yang timbul berlaku di antara dua beradik, Qabil Habil, anak Nabi Adam alaihissalam, sebab hasad dengki, membunuh. Kemudian turun mari pula problem muskilah Nabi Yakub ni, anak-anak dia ni muskilah sebab hasad dengki. Sebab adik-beradik dia ni dengki pada Nabi Yusuf alaihissalam. Lepas turun dari telaga sampai 40 tahun berpisah di antara Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tak jumpa anak dengan pak 40 tahun. Hasil daripada hasad dengki. Tu nak ayat kata bahayanya hasad dengki. Sebab hasad dengki inilah menahankan Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah,
daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab hasad dengki inilah timbul dalam jiwa Abdullah bin Ubay bin Salul menjadi ketua bagi munafikin. Sebab hasad dengki ni jugalah di antaranya fuak-fuak daripada ahli kitab al-Yahud wa Nasara tidak memeluk agama Islam. Timbul daripada hasad dengki. Sebab itulah perkara ini adalah suatu perkara yang bahaya sekali. Tak sewi kita terjatuh di kita dalam hasad dengki ni. Tak sewi kita mana terlebat dengan hasad dengki ni. Kita kena jaga diri kita masing-masing. Cara mengubati di antaranya, kita kena siqah dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata kalau Tuhan tidak izin, tidak berlaku benda ni. Walau dia nak usaha buat khianat kita setara mana pun, Tuhan tak izin, tidak akan berlaku. Dan pula kita kena sabar daripada perkataan mereka itu, perbuatan mereka itu. Janganlah kita nampak kata habis sabar kita pergi turun duk perekat dia, pergi duk balas juga sekali dengan dia. Itu kita kena jaga situ. Kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya boleh jaga kita. Saksi kita, maruah kita, daripada kita turun hidup kira dengan orang yang hasad dengki. Kemudian pula tak usah peduli kepada perkataan mereka dan perbuatan mereka. Kerana kalau kita peduli, jadi taksir kena pada kita juga. Dapat kita hidup mikir susah hati dengan sebab dia. Kemudian pula kita kena buat baik kepadanya, walaupun perbuatan baik kita kepadanya saat itu tidak berkesan padanya atau berkesan padanya, tak kira. Kita kena buat baik semata, mulazamah buat baik kepadanya. Kemudian juga kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala itu akan bantu, akan menolong, innallaha ma'ana. Dan kita tidak akan takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena pakat jaga dalam masyarakat kita perkara ni. Ada jadi masalah problem yang berlaku semenjak daripada zaman pertama, daripada sampai pada sekarang, sampai hari kiamat tu, timbul daripada hasil hasad dengki inilah berlakunya hara-hara dalam masyarakat. Hara-hara dalam masyarakat tu. Sebab tu kita kena pakat jaga. Orang Yahudi, Allah SWT sebut dalam Quran kata, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Orang Yahudi ni sangat suka, sangat seronok. Ahlul kitab ni, Yahudi dan Nasara ni sangat seronok, sangat suka jikalau kita kembali kepada kufur itu selepas pada kita beriman. Kalau orang beriman itu kembali kelik kepada kufur semula setelah mana dia beriman. Kerana apa Tuhan kata hasadan? Kerana orang yang ahli kitab ni berdengki kepada orang Islam. Dia dengki pada orang Islam. Min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Setelah mana Allah SWT beri penerangan kepada mereka itu. Sebab itulah hidup kita di atas dunia ni, kita usaha sebanyak mungkin kikih buat, sebab benda tu bukan benda mudah dalam kita nak buat dalam hati kita. Kena usaha sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa
ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, kita wajib jauh daripada sifat hasad dengki, kerana itu adalah sifat ahli neraka. Bila kita tidak ada sifat hasad dengki dalam jiwa kita nazif, bersih, termasuk kita daripada ahli syurga. Orang nak masuk syurga ni kena qalbun nazif, kena hati dia tu bersih, salamatus sadr, sejahtera jiwa dia. Kalau dia buat amalan banyak setara mana pun, sedekah setara mana pun, buat baik setara mana pun, ibadat banyak setara mana pun, kalau jiwa dia tidak bersih, dia tidak akan dapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang Nabi sifat seorang sahabat Nabi yang tak ada masyhur sangatlah. Nabi royak kepada sahabat-sahabat dia, kata setelah lagi ada ahli syurga nak masuk semaya tempat kita. Tagi orang ahli syurga mari setagi. Sahabat pakat perhati tengok orang mana ahli syurga ni. Setelah mari orang ni semaya. Esok Nabi kata pula, setagi ahli syurga nak masuk semaya, mari tempat kita ni. Pakat perhati orang tulah tu 3 hari. Nabi duk royak orang tulah tu ahli syurga. Sahabat ni tidak sebut nama dia sebab tidak masyhur sangat sahabat ni. Lalu tu Abdullah bin Amr dia kata, masa tu dia budak-budak lagi, syabab lagi dia kata, amalan gapo dia ni buat boleh Nabi royak kata dia ni ahli syurga. Dia pergi pada orang tu, kata saya nak duduk sekali dengan dia, nak tidur sekali dengan sahabat tu. Dia kata kerana saya ada sikit tekih dengan ibu bapa saya. Dia tak ada royak kata bila-bila, sebab sahabat dia tak ada bohong, tak ada royak marah kau dulu kau dalam hidup manusia dia adalah tekih sikit sebanyak dengan ibu bapa dia. Dia royak umum gitu, saya ada tekih sikit dengan ibu bapa saya nak mari tidur sekali dengan awak lah, dengan anta. Sahabat pun tak apa, mari duduk sekali dengan dia. Dia tak nak klik rumah tak boleh. Dia duduk 3 hari. Dia bangun duduk jaga tengok waktu malam orang ni buat amalan gapo, nampak biasa. Amalan qiyamul lail, witir biasalah kita semaya belaka belah tu. Amalan sunat pun gitulah, hari Senin Khamis gitulah. Ada kata duduk semaya puasa sunat semua. Kemudian pula amal ibadat pun tak ada kata kuat, baca Quran pun tak ada banyak mana. Biasa-biasa tidur, biasa gitu. Bang kat subuh dia pergi semaya subuh. Duk perhati kan nak malam mula-mula boleh ada dia penat, letih boleh ada. Tak ada amal ibadat banyak. Malam kedua belah tu juga. Malam ketiga belah tu juga. Dia kata, saya betul tak apalah, saya duk royak kata tekih yang bapak dak kali saat ni. Dia kata, saya mai duk sini tengok nak perhati amalan. Gapo yang dia buat boleh Nabi sebut kata ahli syurga. Maka dia kata, saya tak ada buat gapo sebab kamu nak tengok tu lah. Ma huwa illa ma ra'aita. Tidak ada aku buat amalan banyak lebih pada ni. Kamu nak tengok belah ni lah nak amalan aku buat. Dia kata, kalau itu gapo kelebihan pelik, amalan pasal pelik-pelik gapo dia buat. Tak ada rasa nampak pelik-pelik. Pas dia panggil ta'al, dia panggil mari sini, dia kata. Dia panggil budak tu Abdullah bin Amr. Dia kata, ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadim minal muslimin ghisya. Tapi aku ni tak biasa tipu orang Islam. Aku tak biasa tipu orang. Yang kedua, wala ahsidu ahadan ala khairin atahu Allah iyahu. Yang kedua, dalam hati aku tak biasa deki walaupun sedikit kepada orang yang Tuhan bagi nikmat kepada dia, hak lebih molek daripada aku. Tahu nikmat dia banyak pada aku, tak biasa deki sikit buatlah hatiku nasib. Setiap kali aku nak tidur waktu malam ni, aku maaf habis kesilapan apa saja yang orang buat salah pada aku semua, aku maaf habis semua.
Aku tak biasa buh perut. Mai ke ikan. Nah, mai ke rusuk kerut. Masa nak tidur ni habis. Tak ada. Nak marah tak ada lah sikit sebanyak orang manusia ni. Tapi, bila nak tidur dia habis nazif. Bersih hati dia sungguh. Setiap kali dia nak tidur, dia membersihkan jiwa dia. Tak ada rasa nak dendai pada orang, nak marah pada orang. Tak ada. Habis. Tak ada seteru lah dia ni. Dalam hati dia. Nah, faqala Abdullah bin Amr hadhihi allati ballagat bik. Inilah amung sapa pengkat pada ahli syurga ni. Sebab hatimu nazif. Nah, wahya allati la nutiquha. Dan ni aku tak kuasa. Fak kami tak kuasa nak buat. Ini payah sekali orang nak buat. Dalam hidup manusia ni paling payah sekali. Kalau semaya banyak boleh dia semaya baca Quran. Nah, sejuh 2-3 juz hari pun tak apa. Boleh baca. Semaya sampai 40 hari tak berhenti semaya sunat. Nah, apa tak apa, boleh buat belaka puasa banyak tak apa, selesai hari boleh. Tapi jiwa hati tak saya marah pada orang, tak saya dendai pada orang, tak saya deki pada orang, nak bersih sungguh. Naziful qalb sangat susah, sangat payah sekali benda ni. Sebab tu orang yang bersih boleh bersihkan hati, dia termasuk dari ahli syurga yang Nabi bila kata dia sebagai ahli syurga. Sebab tu di antara amalan pada bulan Syaban yang kita duduk ni, bulan Syaban 48. Nah, Syaban hari ni. Nah, amalan yang kita patut buat ni, kita melakukan orang panggil ibadat siam, Nabi puasa banyak sekali bulan Syaban, lebih pada bulan lain lah. Lepas Ramadan, Syaban lah dia puasa banyak. Nah, lepas tu qiyamul lail kita usah tinggal lah. Nah, maya witir dan sebagai tilawatul Quran banyak, sebagai nak muqaddimah bagi bulan Ramadan ni, nak sambut bulan Ramadan, doa banyak pada Allah SWT untuk kita terbersih hati. Atau hubung silaturahim dengan saudara kita, hak kita putus rahim dengan dia, ada balas sebanyak, ada tegis sebanyak, hubung dengan dia, minta maaf pada dia. Nah, sebab ada hadis yang sahih pada nisfu Sya'ban tu, nah, Tuhan akan apung habis segala dosa manusia illa limusyarikin, kecuali orang yang syirik dengan Allah. Atau tak apung dosa. Yang kedua pula, nah, wa musyahinin, orang yang tekih balas dengan saudara dia, tak ada lagi tegar lebih pada 3 hari. Orang ni Tuhan tak apung dosa dia. Nah, kita ada masa peluang lagi pada kita rasa tak tekih dengan dia, rasa tak baik dengan dia, pergi baik masa ni. Pergi baik. Nah, supaya orang kita dapat hidup kita, mati kita sebagai ahli syurga. Istiqamah kita dengan benda baik, dengan kita buat baik, dan minta ampun banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan ni. Kemudian minta maaf dengan saudara kita buat salah gapo dengan manusia, dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita ibadat pada Allah, buat baik kepada makhluk Allah SWT. Dengan sebab tu pada hari ini marilah kita berselawat pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة.